Hello, Assalamualaikum, selamat datang. So, hari ini video ketiga, kita akan cerita pasal range pula. Sebelum ni kita dah cerita pasal pengenalan. Video pertama, video kedua kita dah cerita pasal ABC. Video ketiga ni kita cerita pasal range. Lepas tu kita akan cerita pasal SOP, macam mana nak entry dekat mana. Itu refinement dia lah. So, dalam video kali ni, kita akan cari anggaran B, anggaran C, sampai mana pergi dia. Sebelum ni kita dah tahu, kalau downtrend, dia AB ni berada dalam zone redistribution. Redistribution, kadang-kadang dia boleh pergi sampai dekat sini. D ni dia boleh pergi sampai sini, tapi dalam structure yang saya tunjuk kali ni dia tak mungkin boleh pergi sampai sini. Kalau sampai sini kita cancel terus, dia tak jadilah. Okay, tak boleh. So macam mana kita nak cari? Sebelum ni saya ada cerita pasal dua tools yang kita boleh guna. Adalah salah satu dia adalah Fibo retracement, satu lagi Fibo expansion. Fibo expansion nak tarik macam mana? Kejap lagi ataupun video selepas ni saya akan cerita lah. Alright. Dalam Fibo retracement, anggaran B saya suka lebih dia masuk entry, dia masuk dalam zone 50. Dia masuk zone 50, zone 50 hingga zone kosong. Ini adalah anggaran B. Bila price masuk kat sini, saya akan entry lah, entry. Kadang-kadang dia pergi kat 0.23 ni, kadang-kadang dia akan pergi almost zero. SL saya akan letak bawah ni. Ini risk zone. First kali dalam trading kita kena pasti risk kita. Tulang kita kena pasti profit. Kita dah tahu risk, lepas baru kita boleh cari profit. C ni anggaran ni sampai mana? Sampai 1618. 1618 ni antara maksimum exit lah. Untuk tak kira, kalau guna Fibo retracement itulah exit untuk retracement, kalau guna Fibo extension itulah exit untuk extension. Okay, apa yang jadi untuk macam mana kita nak buat, nak apply benda ni dalam live market. Macam kita tahu dekat dalam structure market dia ada dua arah, kan? Arah buy, arah sell. Kalau arah sell, kita nak cari redistribution zone. Kalau arah buy, kita nak cari re-accumulation zone. Jom kita apply dekat dekat live market lah. Kita buat test. So ambil je mana-mana, kita buka FH1 lah. One banyak sikit ABC. Kalau loading, dah lupa. Belum. So kita ambil contoh, ambil yang mana-mana, kita tengok ada structure ABC tak. Okay, kita ambil di tengah-tengah ni lah. Ini permulaan yang ni. So saya bagi dua contoh lah. Satu saya ambil daripada sini, satu saya ambil daripada sini. Okay. First kali dekat sini, ada tak structure ABC? Ada. Ambil sini A, B dan C. Okay. Lepas tu nanti kejap lagi saya tunjuk contoh lain pula. So macam mana kita nak cari ni? Kita padam line dia. Kita padam line dia, kita cari. First kali kita dah ada information tentang A. Ini adalah pengakhir A, dan kita tarik bawa ke permulaan A. Panjangkan. Alright. So lepas daripada tu kita nak cari B. Lepas A siap, kita nak cari B pula. B kat mana? B dekat sini. B saya cakap apa tadi? Saya cakap saya nak dia masuk dalam zone 50. Dia dah masuk kan zone 50. So dia dah masuk. Delete lah satu syarat dia. Dia masih berada di zone 50 dan tak break zero. Price tak melebihi ke bawah lah. Price tak macam ni. Kalau kita tarik dekat sini contoh, kita cakap kat sini, price dah break bawah ni. So maknanya ini bukan B lagi dah. Ini dah tak jadi dalam structure apa yang saya share ni, dah tak jadi. Okay. Kita nak structure macam ni, easy going. So ini adalah B. Confirm ke B? B nak confirm macam mana? Price pergerakan C ni break A, baru dia confirm B ni dah siap. Selagi price tak break A ni, price C ni, sini dok main-main sini lagi, selagi tu B belum confirm. Bila
C ni dah break ya. Once dia break A ni, dia dah pergi lebih daripada A ni, confirm ni B. So kita nak cari C pula. C, anggaran C dekat mana? Anggaran C 1618. Kita punya anggaran. Sampai tak? Sampai. Tengok. Mana C? Sampai. Malahkan dia lebih lagi. Dia pergi jauh lagi. Tapi kita punya target dekat sini lah, di mana risk reward kita nak kita nak 1:1 ataupun lebih. Dalam kes ni cuba tengok, kita dah dapat 1:2 lebih. Lebih lagi kan. So okey tak? Boleh lah kan. Sebab kita nak untung lebih daripada risiko. So bila kita dah dapat 2 kali ganda, cukup lah. Saya mencukupi tak tahu pada awak lah kan. Alright, itu je. Kita cari macros. Ini Fibo retracement. Kita tunjuk lagi satu contoh dalam keadaan ni. Ni. Okay. Kita tengok contoh ni pula. First kali kita label ABC dulu. Ni A. Ini A lah kan. Ini perjalanan A. Yang ni adalah perjalanan B. Yang ini adalah perjalanan C. Betul lah. Kita sebab benda dah siap, kita label dulu. So selepas daripada tu, contoh dekat B ni, sejauh mana B ni pergi. Kita nak dia masuk dalam zone 50. Tarik, ni permulaan A kan. Kita tarik, kita nak masuk dia masuk dalam zone 50. Masuk tak? Masuk. So kat sini kita pun entry cell kita kat atas ni. Bila kita entry cell, dia masuk turun, dia pergi tak? Pergi. Tapi dalam keadaan ni market hanya pergi sampai 127 sahaja. Okey tak? Okey lah, sebab dia masih lagi 1:1. Jadi kita masih untung lagi. 1:1 lebih. 1:1.5. Okay. Dah lah. Lebih daripada kita punya risiko. Itu yang kita nak. Okey, saya lupa nak mention bila sebenarnya saya akan mention dekat video lain lah. Tapi antara target kita untuk C ni adalah satu nilai anggaran dia, jarak dia daripada B ni. Daripada B ni kita nak target dia 1, 127 dan 1618. Ini adalah maksimum. Ini untuk penggunaan Fibo retracement dan Fibo expansion. Fibo expansion macam mana nak guna? Saya tunjuk cara ni lah. Fibo retracement nanti saya akan cover dalam satu video lagi. Tengok, tak sampai pun satu. Itu sebab saya guna Fibo retracement dulu. Apa kegunaan Fibo retracement nanti saya akan combine dengan next video lah. Alright, okay. Kita cari contoh lain lagi. Cari lagi satu contoh. Dalam contoh ni, ini ada structure ABC kan, A, B, C. Betul tak? Okay. So kita label dulu A, B, C. A, B, C. So daripada ni kita tarik Fibo daripada puncak A sampai permulaan A untuk kita anggarkan mana B dia dekat mana, dekat C dia dekat mana. Right. Dalam kes ni B kita masuk zone 50 sampai dekat sini. Ini adalah zone B. Sampai tak price masuk, langsung main-main pump dia break. Pergi atas. Target kita sampai sini je, alhamdulillah. Tapi kalau kita hold lagi, dia pergi sana. Kenapa price pergi jauh lagi? Soalan tu dia lebih kepada multi time frame ataupun multi degree punya inilah kita punya expectation counting lah. Satu multi degree, which is ini adalah higher degree punya structure yang besar. Yang ini pun nanti saya akan cover dalam video yang lain lah. Takut pening pula nanti. Tapi saya tunjuk dulu. Ini A, B, C. So dah sampai kan? Kalau kita guna higher degree. A ni higher degree, B ni lower degree. Merah ni higher degree,
Bini lower degree. Apa itu lower degree, higher degree, nanti saya akan cover lagi video yang lain. So stop dulu sampai situ. So, ini kegunaan fibo retracement. Ya, boleh tengok. Kalau rajin study lah buat drawing, buat lukisan, dia akan nampak lah benda. Thank you.